Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia yang saya muliakan saudara-saudari pengacara majlis, yang berhormat Senator Dato' Haji Ibrahim bin Abdul Rahman, yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I Pasir Mas, yang berusaha rakan saya Tuan Haji Ahmad Nordin bin Ismail, Pegawai Pelajaran Daerah Jabat Pelajaran Daerah Pasir Mas, yang berusaha Tuan Haji Abdul Halim bin Cik Hassan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I Pasir Mas, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, dan guru-guru Sekolah Menengah Sultan Ibrahim I yang dihormati dan dikasihi sekalian, det jemputan, pengetua-pengetua sekolah terhampiran, ahli jawatan kuasa PIBG, para ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, dan khususnya kepada adik-adik keraduan muda yang akan diberi pengiktirafan sebentar nanti oleh pihak sekolah di atas kejayaan dan pencapaian cemerlang dalam peperiksaan SPM dan juga STPM bagi tahun 2012. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya, dengan kesihatan dan kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan negara kita dapat berkumpul dalam dewan yang permai pada hari ini, dan satu majlis yang penuh istiadat yang sudah pasti akan terus tinggal dalam lipatan adik-adik dan kenangan kepada para ibu bapa di atas kejayaan anak-anak puan-puan dalam peperiksaan SPM dan juga STPM. Tahniah dan sabas kepada pihak sekolah, kepada guru-guru terutamanya, kepada ahli jawatan kuasa PIBG kerana inisiatif ini, kerana kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya mengangkat darjat ataupun status ataupun kedudukan Sekolah Menengah Sultan Ibrahim I di tempat yang dihormati dan disegani. Ianya sudah tentu kerana kerjasama semua pihak, khususnya adik-adik sebagai seorang pelajar di Sekolah Menengah Sultan Ibrahim I, ibu bapa yang senantiasa mengambil berat tentang kepentingan pelajaran, dan juga kepada guru-guru kerana banyak menghabiskan masa, banyak pengorbanan, bukan sahaja wang dan keringat, tetapi idea dan pemikiran disertai dengan ilmu, dengan pengetahuan, kaedah yang kreativiti dan inovasi yang sebagaimana dinyatakan oleh Tuan Pengetua sebentar tadi telah meletakkan ataupun adik-adik telah dinobatkan sebagai pelajar cemerlang, dan peningkatan kecemerlangan adik-adik dalam peperiksaan SPM dan juga STPM telah membantu melonjakkan nama sekolah sehingga sekolah ini dihormati
dan berada di kedudukan yang terbaik, bukan sahaja di PPD Pasir Mas, tetapi di peringkat negeri Kelantan. Tahniah untuk semua. Semoga kejayaan ini sebagai pendorong, memberi inspirasi untuk meneruskan kecemerlangan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Abdul Rahman sebentar tadi, adik-adik cukup bertuah berada di bumi Malaysia ini, kerana setelah kita mencapai kemerdekaan, kita memiliki sebuah kerajaan yang mantap, sebuah kerajaan yang baik, sebuah kerajaan yang senantiasa memikirkan kepentingan dan juga kebajikan kepada rakyatnya, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Sehingga bukan sahaja dari segi prasarana, tetapi banyak kemudahan-kemudahan lain yang disediakan untuk memastikan anak-anak ataupun adik-adik diberi peluang dan ruang yang luas untuk mendapat ilmu, kerana kita sedar ilmu adalah sesuatu yang cukup penting untuk menjamin masa depan adik-adik sebagai seorang individu yang sekaligus akan dapat membantu keluarga, dan yang paling penting seterusnya akan menjadi penyumbang kepada kemajuan negara, umat manusia sejagat. Inilah yang disebutkan tadi, bahawa dunia hari ini begitu penting untuk didiami ataupun dihuni oleh manusia ataupun masyarakat yang berilmu. Tetapi yang lebih penting dari itu bukan saja ilmu, tetapi ialah ditambah dengan kemahiran, dengan pelbagai bidang kepakaran, dan seterusnya. Bukan sahaja setakat kecemerlangan, tetapi yang dituntut ialah kecemerlangan yang luar biasa. Kerana dunia hari ini adalah dunia persaingan. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa ilmu itu adalah kunci segala-galanya. Oleh itu, maka kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada adik-adik, peluang kepada adik-adik untuk menuntut ilmu. Cuma bergantung kepada adik-adik, sama ada adik-adik mahu merebut peluang ini. Tetapi adik-adik yang berada di sini sudah tentu adik-adik lah, adik-adik orang yang telah merebut peluang ini. Tetapi saya rasa ada banyak ruang dan peluang lagi yang perlu direbut, yang perlu adik-adik terokai. Adik-adik tidak sepatutnya berbangga dengan mendapat 4A ataupun 5A, kerana ada orang lain yang memperolehi kejayaan yang lebih cemerlang dari itu. Mungkin hari ini 4A sudah cukup dan diberi pengiktirafan oleh pihak sekolah, tetapi hendaklah dinilai sama ada peluang ini sudah memadai ataupun sudah mampu meletakkan kita setanding dengan orang lain ataupun dengan kemajuan dalam bidang pendidikan di negara-negara lain. Tadi banyak diceritakan contoh yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk sebentar tadi. Kalau dahulu nak belajar sampai kena pergi ke luar negara, nak belajar sampai di sekolah di Kelantan tak ada banyak sekolah. Tetapi kalau kita pergi lebih jauh di negara Afrika, di Somalia sahaja,
yang majoritinya 99% orang Somalia ialah orang Islam. Tetapi anak-anak di sekolah pondok di Somalia pada waktu pagi telah diarahkan oleh guru-gurunya untuk pergi ke jalanan, di jalan-jalan raya, untuk menjadi pengemis di jalanan. Dan anak-anak ini telah diberi arahan, kalau kamu tidak dapat uang sebanyak RM1 bersamaan, RM1.90, ringgit Malaysia, anak-anak ini tidak akan dibenarkan balik. Kalau memperoleh RM1.90 bersamaan ringgit Malaysia, barulah dibenarkan balik. Dan RM1.90 ini hanyalah sekadar cukup untuk membeli sebantal roti untuk dimakan. Kalau tidak memperolehi uang sebanyak itu, anak-anak ini akan dirotak dengan kuat sekali, sehingga berbekas sama ada di belakang ataupun di betis ataupun di mana-mana anggota badan anak-anak ini. Jadi kita lihat bagaimana sukarnya anak-anak di negara lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga terpaksa menjadi pengemis di jalanan. Tetapi berbeza dengan negara kita, guru, masyarakat setempat, PIDG terpaksa pergi ke jalanan ataupun ke kedai-kedai kopi ataupun ke pasar-pasar, bukan untuk meminta adik-adik menjadi pengemis, tetapi untuk mengajak adik-adik yang nakal, yang tidak mahu datang ke sekolah. Ini bezanya di antara sebuah kerajaan yang bertanggung jawab. Saya bukan nak berkempen sebab saya bukan orang politik. Yang bertanggung jawab bagaimana kerajaan memikirkan bahawa pendidikan itu adalah begitu penting. Oleh itu saya menyeru pada adik-adik, sebab masa masih lagi panjang, jalan masih lagi banyak likunya. Ini baru kejayaan pertama baru. Dan kejayaan di sini tidak akan membawa apa-apa makna jika tidak memperoleh kejayaan selepas ini yang sudah tentu lebih mencabar dan memerlukan kesungguhan. Oleh itu, adik-adik kena ingat, di antara cabaran-cabaran yang menghalang kita untuk menjadi pelajar yang berjaya, maka kita hendaklah cuba mengelakkan ataupun cuba membuang. Pertamanya, perasaan mudah berpuas hati dan terlalu yakin dengan diri sendiri. Kadang-kadang terlalu yakin pun penting juga, tetapi terlalu yakin ini maknanya kita selalu mengambil mudah. Ini perlu kita tangani dengan baik. Yang kedua, kita perlu kepada perubahan sikap. Mungkin yang dapat 8A, 9A, ataupun yang dapat grade purata STPN itu dapat 3.50 ke atas, okey. Tetapi ramai lagi yang tidak berjaya. Di mana perubahan sikap adalah cukup penting. Ini perubahan sikap yang kita seharusnya senantiasa berfikir positif. Saya berkata demikian kerana sikap adalah kunci segala-galanya. Sikap ini boleh diibaratkan ataupun disamakan dengan kehendak, kemahuan. Sebenarnya tanpa kehendak yang mendorong, tanpa kehendak dia tidak akan mendorong dan tidak akan menggerakkan kita untuk mencapai kemajuan, dan akhirnya kita tidak akan berjaya, ataupun cita-cita kita untuk menjadi orang yang berjaya tidak akan dapat direalisasikan.
Ini jelas bagaimana yang saya nyatakan tadi, ilmu adalah cukup penting sekali, kerana pada abad ini dunia berdepan dengan satu bentuk peperangan baru. Peperangan yang saya maksudkan di sini ialah bukan sahaja peperangan di mana kita beradu kekuatan, tenaga dan ketenteraan ataupun senjata yang canggih dan moden, tetapi kita juga berdepan dengan peperangan minda, peperangan ilmu kebijaksanaan, yang semuanya ini memerlukan tipu muslihat dan berstrategi. Mau tidak mau, kita terpaksa menghadapinya. Kalau tidak, kita akan tewas dan kita akan dikalahkan. Sesuai dengan era transformasi yang telah diwawarkan ataupun dilaksanakan oleh Perdana Menteri kita pada hari ini, maka adik-adik sebagai seorang pelajar harus bersedia dan berdepan dengan pelbagai kemungkinan. Oleh itu, kita harus mempersiapkan diri kita agar kita akan menjadi modal insan bertaraf dunia. Modal insan ini sebenarnya tidak cukup dengan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi mesti diterap dengan nilai-nilai imajinasi dan kreativiti. Ini kerana pendidikan hari ini dia tidak hanya ingin melahirkan manusia mesin yang hanya mengetahui kuantiti, tetapi tidak mempedulikan rasa hati, emosi dan juga imajinasi. Ini jelas menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan adalah cukup penting pada hari ini. Selain daripada itu, adik-adik, ilmu itu akan menjadi lebih bernilai jika kita memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia. Kerana Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah selalu mengingatkan kita, dan Nabi Muhammad SAW pun telah diutus sebenarnya untuk memperbaiki akhlak umatnya. Kerana katanya, beza orang yang baik dengan orang yang tidak baik ialah akhlak. Oleh itu, asas agama yang kuat adalah cukup penting. Tanpa asas agama yang kuat, kita sebenarnya tidak akan berguna ataupun tidak akan menjadi insan yang berguna, walaupun kita mempunyai ilmu yang tinggi. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita harus mempunyai dua KPI. Pertama, kita mestilah menjadi umat yang berjaya dalam bidang ilmu ataupun dalam bidang pengetahuan, dan kita juga harus menjadi seorang yang baik dari segi akhlaknya. Karena yang kita nak ialah kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Ini paling penting. Kalau kita menjadi orang yang berilmu ataupun sebagaimana yang kita lihat di negara-negara maju, ramai orang di negara maju berilmu, memiliki harta yang baik, harta yang banyak maksud saya, tetapi tanpa akhlak, harta itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat ataupun tidak akan memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia sejagat. Terlihat di negara-negara maju, akhlaknya sudah runtuh, sudah tidak dapat
menunjukkan sebagai umat yang mempunyai akhlak yang terpuji. Kita lihat ramai orang yang kalau kita tengok, kalau di Malaysia pun dah nak menular. Tengok misalnya LGBT pun dah nak bawa masuk ke Malaysia. Undang-undang untuk berkahwin sesama lelaki, sesama perempuan pun telah diluluskan di Parlimen. Itu saya rasa, bagi saya, bila berada di saat ini, kemajuan ataupun ketinggian ilmu dan tamadun itu tidak ada nilainya kalau tidak ada akhlak. Sebab itu kerajaan selalu menekankan, sebagaimana yang disarankan oleh Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri kita yang lalu, dia kata untuk melahirkan generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak, yang dikatakan untuk melahirkan generasi yang memiliki sasiah mantap ataupun towering personality, yakni yang boleh menuntut, yang boleh memenuhi, bukan menuntut, yang boleh memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi. Itulah saya katakan tadi, KPI kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab itu saya katakan, dalam mengejar kecemerlangan ilmu pengetahuan, kita jangan abaikan ciri-ciri dan nilai-nilai ketimuran, dan kita mesti berpegang kepada konsep-konsep keagamaan. Barulah kita akan menjadi manusia yang sempurna. Dan bila kita merangkumi perkara yang telah saya sebutkan di situ, secara tidak langsung adik-adik boleh melatih, boleh membina dan membentuk adik-adik sebagai seorang yang mempunyai karakter yang tersendiri. Yang ini sebagai generasi yang mempunyai karakter yang baik ataupun sasiah yang baik, perkara-perkara yang harus kita ada dalam diri kita ialah, pertama, kita mesti mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Yang kedua, mesti kita berani mencuba, berani melakukan perubahan, berani mencipta kejayaan dan kecemerlangan yang luar biasa, bukan kejayaan yang biasa. Ini orang yang memiliki karakter yang baik. Jangan kita hanya bila dapat 4A dah berpuas hati. Kita tak harus berpuas hati dengan 4A. Yalah, dalam peperiksaan SPM tahun ini mungkin kita akan mencipta kejayaan yang lebih baik selepas ini. Yang keempat, kita harus mempunyai seorang insan yang mempunyai kekuatan dalam diri, kemudian tidak ada rasa rendah diri dan melihat sesuatu itu sesuatu yang positif. Kalau kita memiliki sifat-sifat seperti ini, ditambah pula kita mempunyai ilmu, kemahiran dalam bidang kemahiran dan ilmu yang tinggi, dan memiliki sasiah ataupun akhlak yang baik, maka dengan itu, dengan sendirinya kita akan sayang kepada diri kita, kita akan sayang kepada keluarga kita, kita akan sayang kepada masyarakat kita, dan kita akan sayang kepada negara kita yang kita cintai. Kalau kita rasa sayang kepada negara, maka dengan secara tidak langsung kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak mendatangkan manfaat kepada umat dan negara kita. Dengan sebab itu, hari ini di kalangan generasi muda, yang hilang hari ini ialah kita sudah hilang jati diri. Kita sudah hilang semangat patriotik ataupun semangat cinta ke negara. Kita mula hilang perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Dan ini adalah merupakan satu konsep yang penting, kerana kita sebagai rakyat dalam sebuah negara yang merdeka di Malaysia ini, yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama,
perasaan hormat menghormati, perasaan tolak ansur adalah cukup penting demi kesejahteraan dan keamanan negara. Kerana bagi masyarakat ataupun negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum yang majmuk ini, perasaan tolak ansur, hormat menghormati adalah cukup penting. Tidak ada gunanya kemajuan yang banyak telah kita capai kalau ini tidak dapat dipertahankan